Ya, selamat kembali para penonton semua dan seterusnya bila bercakap tentang isu ataupun masalah kesihatan mental yang kian meningkat selepas pandemik COVID-19 yang kini kalau boleh saya kongsikan daripada laman web rasmi Majlis Keselamatan Negara sendiri iaitu statistiknya meningkat sehingga 5 kali ganda bagi tahun 2022 dan ini antara angka ataupun ialah peningkatan yang cukup membimbangkan buat kita semua. Jadi bagi rintitan daripada perkara ini antara salah satu usaha yang telah pun dilakukan akan adanya persidangan psikologi perkhidmatan awam 2023 yang akan berlangsung pada 26 hingga 27 September nanti dan insyaAllah bersama dengan saya yang akan berkongsi dengan lebih lanjut lagi saya kenalkan Dr. Abdul Jalil Hassan merupakan pengarah bahagian pengurusan psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Ya Doktor, jadi ini peningkatan yang cukup menakutkan buat kita semua. Jadi ini antara isu yang perlu dipandang serius. Jadi persidangan ini insyaAllah akan merungkailah pelbagai alternatif yang boleh dilakukan. Apakah antara peranan orang ramai dan sebagainya. Jadi pada awalnya mungkin Doktor boleh kongsikan objektif utama diadakan persidangan ini. Silakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Kalau kita tengok hari ini, berdasarkan laporan daripada World Health Organization, sebagai contoh, 1 daripada 4 individu di dunia akan mengalami isu kesihatan mental atau penyakit mental sepanjang kehidupan dia. Sama ada bermula daripada zaman kanak-kanak ataupun capai usia dewasa. Dan kalau kita tengok kajian daripada Kementerian Kesihatan sendiri, kajian mobiliti, misalnya contoh, 2/3 daripada penduduk Malaysia, dewasa di Malaysia mengalami kemurungan dalam konteks ini. Itu dapatan bagi tahun 2019. Ini menunjukkan bahawa isu kesihatan mental ini makin serius. Okey, bukan saja di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Dan sebab itu juga kita melihat dikatakan nanti isu atau penyakit mental ini akan menjadi penyakit utama dunia berbanding dengan penyakit jantung dan sebagainya. NCD. Jadi kita mengambil inisiatif untuk melaksanakan persidangan ini membuka dan juga mengembangkan ilmu ataupun input-input baru kepada penjawat awam sendiri dan juga orang awam berhubung dengan isu kesihatan mental dan bagaimana kita menangani isu-isu kesihatan mental yang hadapi sekarang. Terutamanya oleh kita lah, penjawat awam sendiri. Sebab kita adalah nadi atau bertunggak kepada perkhidmatan di Malaysia. Sekiranya kita menghadapi isu, bagaimana kita dapat memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Jadi dengan itu, kita memperkasakan perkhidmatan awam tetapi juga persidangan ini boleh diikuti oleh semua orang lah. InsyaAllah. Dan persidangan ini akan berlangsung di mana, Doktor? Okey, persidangan selama 2 hari ini akan berlangsung di Dewan Konvensyen Shah Alam ataupun Majlis Bendarai Shah Alam selama 2 hari, 26-27 seperti yang sebutkan tadi, akan dirasmikan atau disempurnakan oleh Yang Berbahagia Tan Sri Datuk Sri Ketua Setiausaha Negara sendiri. Dia akan dihadiri oleh lebih kurang 500 orang peserta daripada seluruh Malaysia. Tetapi peserta-peserta lain boleh juga mengikuti kita melalui Facebook Jabatan Perkhidmatan Awam. InsyaAllah kita akan siarkan secara langsung selama 2 hari itu. Baik, dan adakah orang ramai juga boleh menyertai untuk mengetahui dengan lebih lanjut lagi berkenaan dengan persidangan ini? Okey. Permintaan untuk hadir terlalu tinggi. Limitation sekatan atau had kita hanya 500 peserta. Jadi yang lain boleh mengikuti kita melalui Facebook seperti yang saya sebutkan tadilah. Facebook Jabatan Perkhidmatan Awam secara langsung. Apa yang berlaku di Dewan juga akan dapat diikuti di Facebook itulah. Baik, dan antara juga persidangan ini akan membawa beberapa topik-topik yang akan dibawa lah. Antara topik-topik yang akan dibawa dan akan mencari solusinya, apakah antara topik-topik utama yang akan dibincangkan di persidangan ini, Doktor? Okey, di hari pertama sebelum pada perasmian pada pukul 10 kita ada penjawat awam berdaya bingkas. Bagaimana kita cuba untuk resilient atau berberdaya bingkas ini dalam memberikan perkhidmatan terbaik kepada rakyat. Kemudian diikuti dengan kebolehsesuaian atau adaptability penjawat awam terhadap isu-isu yang berlaku saat ini ataupun cabaran-cabaran yang berlaku ketika ini dewasa inilah. Kemudian sebelah petang kita jemput speaker khas daripada Singapura untuk bercakap tentang executive presence kepada penjawat awam. Bagaimana penjawat awam, Dr. Fred Tok daripada Singapura. Dan juga pada hari yang kedua, kita akan bercakap tentang riset minda ubah budaya. Bagaimana kita nak mengubah budaya kita, membetulkan yang betul itu, membiasakan yang betul dan juga membetulkan yang biasa. Selalu orang sebut tentang itu kan. Kemudian kita akan bercakap tentang rezeki secupak terasa segantang. Ini proses kita untuk menerapkan nilai kepada
penjawat awam. Apa yang kita dapat hari ini walaupun banyak mana sekalipun akan menyebabkan kita rasa benda itu cukup untuk hidup kita. Kemudian syukur dengan apa yang ada dan redha dengan apa yang tiada. Maksudnya yang kita ada itu qanaah lah dalam konteks kita ni kan qanaah mana cukup dengan apa yang ada. Dan seterusnya bersediakah aku. Ini bercakap tentang kita dalam menghadapi cabaran ini. Kita bersedia ataupun tidak. Okey, sebab itu akan menentukan kesihatan mental kita. Dan pada sebelah petang hari yang kedua kita ada forum penjawat awam tonggak negara madani, profesionalisme atau berkaliber. Yang mana kita nak. Jadi kita akan bercakap itu sebab hari kedua ini kita fokus kepada penerapan atau pengamalan nilai. Okey, bagi sebab kita nampak nilai ini adalah isu utama yang perlu ada pada setiap orang dalam menguruskan isu kesihatan mental masing-masing. Dengan sebab itu kalau kita tengok untuk berniaga kita akan ada modal. Okey. Sebagai kehidupan kita juga kita perlu ada modal dinamakan modal psikologi atau psychological capital. Pertama-tama yang perlu ada pada diri setiap orang itu adalah modal untuk diri dia sendiri menjalani kehidupan supaya kehidupan dia lalui itu sejahtera sepanjang kehidupan dia. So kalau kita bercakap tentang psychological capital ini, apa yang perlu kita ada? Yang pertama harapan lah, hope. Setiap orang perlu ada harapan. Dia tak kecewa, tak putus asa, tak mudah kecewa dengan apa yang berlaku dalam kehidupan dia. Sentiasa berusaha dan ada harapan untuk terus maju. Dan kemudian kita akan bercakap tentang self-efficacy. Okay, mesti tahu tentang kekuatan kita. Okay, kekuatan diri sendiri. Kemudian kita bercakap resilient, tentang kedaya tahan kita. Dan yang keempat, bercakap tentang optimis. Jadi mereka yang ada modal, empat modal ini, biasanya akan dapat mengawal kehidupan diri dia dengan lebih baik. Sebab itu kalau orang yang mengalami isu kesihatan mental ni kebanyakan kita akan tengok apa yang berlaku adalah cepat putus asa. Cepat kecewa dengan apa yang berlaku, ada sedikit cabaran dah mudah kecewa dan sebagainya. Itu menyebabkan dia cepat untuk mengalami kesan daripada isu-isu sekitaran. Dan juga kebanyakannya tidak mengetahui apa kekuatan dan kelemahan yang ada pada diri. Terutamanya kekuatan, apa yang kita boleh buat, apa yang kita tak boleh buat dan sebagainya. Dan kita tengok tentang daya bingkas lah. Maknanya resilient ini, daya tahan untuk menghadapi cabaran kehidupan. Ini menyebabkan kebanyakan akan mengalami isu kesihatan mental. Khususnya kurang optimis ataupun pesimis dalam kehidupan. Sentiasa melihat satu benda itu berlaku dengan keburukan ataupun negatif. Tetapi hasil daripada kajian yang kita laksanakan tentang Indeks Kesejahteraan Psikologi Malaysia untuk penjawat awam, pada tahun ini menunjukkan peningkatan yang lebih baik, lebih positif berbanding dengan tahun lepas dan tahun pandemik. Alhamdulillah. Kalau sebelum ini kita tengok isu yang menyebabkan indeks itu menurun adalah disebabkan oleh emosi negatif. Kecewa, putus asa, marah dan sebagainya. Tetapi pada tahun ini kita dapati indeks emosi negatif itu menurun. Mana kita menjadi lebih tenang. Mungkin selepas daripada pandemik dulu, kita menghadapi cabaran yang tinggi dalam kehidupan. Tetapi pada tahun ini, selepas kita melihat zaman endemik ini, emosi itu lebih agak terkawal sedikit. Dan kita nampak peningkatan itu agak ketara. Jadi kita nampak persidangan ini akan cuba untuk mengupas perkara tersebut, termasuklah kita cuba untuk berkongsi dengan mereka yang berada dalam bidang ini, petugas-petugas yang menguruskan isu-isu kesihatan mental ini agar dapat memberikan perkhidmatan yang lebih baik dengan input-input terkini yang digunakan di seluruh dunia. Itulah antara lain tentang persidangan kita. InsyaAllah. Baik, dan doktor, antara yang lain juga kalau kita lihat sekarang ini antara faktor yang mengakibatkan peningkatannya masalah kesihatan mental ni sendiri adalah akibat daripada faktor persekitaran. Faktor mungkin pembesaran yang caranya berbeza. Kalau dulu zaman kita mungkin pembesarannya dididiknya mungkin agak berbeza. Tapi pendekatan yang perlu digunakan oleh ibu bapa juga sekarang ini perlu berbeza. Bukan sama dengan cara kita dulu. Jadi ini juga antara penyebab utama juga yang mengakibatkan kanak-kanak juga dalam keadaan situasi sekarang ini iaitu mengalami masalah isu kesihatan mental itu sendiri. Sedikit komenlah daripada doktor. Sebab itu kalau kita tengok dulu pernah disebutkan tentang didiklah anak kamu mengikut zamannya sebagai contoh. Kalau zaman kita dulu kita banyak
masa, ruang dan sebagainya. Tetapi hari ini tekanan itu terlalu tinggi. Daripada zaman tadika lagi ataupun umur 5 tahun, 6 tahun lagi, kalau ke tadika itu telah ada homework pun. Zaman kita dulu tak ada lagi. Sekarang dah ada homework. Masing-masing perlu melaksanakan dan sebagainya. So, expectation keluarga juga berbeza. Kalau dulu keluarga kita asalkan kita pergi ke sekolah, belajar dan sebagainya. Tapi hari ini menetapkan penetapan tertentu untuk dicapai oleh anak-anak tadi walaupun dalam usia yang terlalu muda. Sebab itu kalau kita tengok isu kesihatan mental ini bukan hanya berlaku di kalangan dewasa, tapi prevalent di kalangan remaja juga, kanak-kanak juga tinggi. Kalau kita tengok dapatan kajian daripada kajian mobility yang saya sebutkan tadi pada 2022 sebagai contoh, isu-isu kemurungan, suicidal ideation, suicidal thought dan sebagainya makin meningkat persentasenya. Jadi kita tengok itulah keadaan yang berlaku hari ini yang mungkin ibu bapa perlu mengambil tindakan tertentu, kenal pasti minat, kemahiran, kekuatan anak-anak masing-masing supaya kita dapat memberikan dorongan yang terbaik kepada anak kita. Bukan meletakkan tekanan, tetapi memberikan dorongan. Supaya mereka dapat memilih cara hidup masing-masing dengan baik, tetapi kita perlu mendorong untuk dia mencapai apa yang diingini. Kalau kita tengok hari ini, kalau dulu kita kata bersukan, sukan dan sebagainya tidak memberi ruang. Tapi hari ini sukan dan sebagainya telah memberi ruang yang luas kepada individu untuk berkerjaya sebagai contoh. Jadi kalau kita tengok minat ini kalau dipupuk dengan baik, insya-Allah dia akan memberikan masa depan yang lebih baik kepada setiap individu. Cuma hari ini kalau tengok mungkin pendidikan lah yang menjadi fokus kita. Jadi mungkin kita boleh tengok baliklah kekuatan anak-anak masing-masing. Setiap anak tu dia ada kelebihan. Dan yalah, macam kita juga kelebihan dan kekurangan. Mana setiap anak tu berbeza kan kelebihan mereka. Itu dia. Jadi ibu bapa tanggungjawab kita adalah sebagai pendorong kepada anak-anak, bukan memaksa ataupun meletakkan target, tetapi menunjuk arah ke arah mana kelebihan anak-anak kita tu untuk menjadi insan yang lebih baik, insya-Allah. Baik, itu dia persidangan psikologi perkhidmatan awam 2023 yang akan berlangsung tak lama lagi 26 hingga 27 September nanti. Jadi orang ramai boleh menonton secara live stream, insya-Allah, untuk sama-sama kita mendapat ilmu dari segi psikologi. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Abdul Jalil Hassan, merupakan pengarah Jabatan Pengurusan Psikologi Jabatan Perkhidmatan Awam. Terima kasih banyak, Doktor. Baik, sama-sama. Semoga dimudahkan segalanya, insya-Allah. Insya-Allah.